Assalamualaikum semua dengar setia Sembang Seram Sembang Seram. Okey, so seperti yang kita janjikan pada minggu lepas, minggu ni kita akan ada satu topik lagi yang orang kata yang agak menarik. Ah, Cuma hari ni topik dia tidaklah seram. Dia cumanya topik yang hari ini dia berkenaan dengan binatang. Okey, binatang-binatang yang orang kata yang wujud tapi tak ada dalam kelas binatang ada dalam dunia ni. Macam contoh harimau, gajah, ular. Tapi dia tak ada dalam kelas tersebut. Masih ada kajian lagi uh, tentang binatang-binatang tersebut lah. Joy orange, joy apple, mangga dan jambu batu. Joy untuk satu, joy untuk dua, joy untuk semua. Yang sedang diminum, sungguh pahit dan menyelerakan. Jadi bawalah ya bersama anda. Oh, Joy, bawalah bersama anda. Hilmi. Yo. So topik kita pada hari ni apa ni? Itulah kriptik, binatang-binatang yang dikatanya wujud tapi tak boleh diklasifikasi dalam mana-mana kategori haiwan. Macam kita cakap tu lah. And then Teruskan. Then okay. So yang the first kriptik yang kami akan share ni, dia ni datangnya dari Japan. Oh, terbang jauh ke Jepun Ya, kita pergi terbang ke Japan sekarang. Ya, teruskan. Okay. So, kriptik ni yang kat Japan ni, dia paling famous kat Japan lah. Yang selalu orang panggil kappa. Mesti korang kenal kan? Kappa. Ataupun kalau korang tengok cerita kartun pasal zaman dulu tu, pasal korang kecil, kappa Mikey tu lah. Cerita pasal superhero yang kappa. Dia berkaitan dengan tu lah. Walaupun sebab tu dia buat superhero tu, sebab dia ada kaitan sikit dengan kappa punya ni. Okay. Dan kappa ni, dia punya orang kata kategori dia amphibia. Amphibia yang bertubuh humanoid. Maksudnya dia bertumbuh dia tu ikut manusia. Bentuk badan dia tu bentuk badan manusia. Dan dia dua alam. Amphibia. Dia duduk air atas darat, atas air. Dan mostly dia yang benda ni dia bila dia muncul dan bila dia hilang yang tu tak pasti, tapi dia mostly jumpa kat Japan sebab dia ada dikaitkan dengan Japan punya mitos ataupun Japan punya cerita-cerita folklore. Dalam ada satu creature yang dinamakan kappa. Dan dia selalu kappa ni dia duduk dekat dia selalu punya habitat dia kan selalu dekat sungai ataupun kolam. Sebab dia kan dua alam kan. And then dia punya populasi dia tak banyak, dia sikit je. Jarang lah korang nak nampak pun sebab dia sikit. Oh, I see. Yeah. And then kappa ni dia dipanggil sebagai anak sungai ataupun river child. Kalau dalam Japan kan river child ataupun anak sungai. Oh, kau dalam bahasa Jepunnya Kawataro, betul tak? Kawataro tu. Okay. Dia selalu binatang legenda dari Japan. Dan mengikut percayaan agama kat Jepun yang Shinto punya agama, depa menganggapkan kappa ni salah satu daripada Suijin ataupun water god. Depa punya salah satu dari depa punya water god ataupun dipanggil Suijin dalam Japanese. Suijin ataupun water god. Okay. Suijin. 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 Menarik. And then kappa ni juga dia ada yang depa cakap kata dia lebih kurang dengan binatang dekat Finnish atau Finland yang dipanggil Naki.
NAKKY KKI, and then juga dari NAKKI. Okay. Dan dia ada juga ada kaitan dengan, ada macam similar lah, berkaitan dengan dari Scandinavia ataupun dari Jerman dengan dari Czech. Adalah dia punya nama dia berbeza lah dari situ, tapi yang ni yang ada orang kata apa, yang paling dekat dengan dia punya kategori kapal. Ataupun ya dari Scotland juga yang dipanggil Kelpie. Oh, okay. Menarik. Sekiranya dia satu ni lah, satu geng lah. And then depa benda ni, kapal ni dia punya similar, dia punya orang kata apa, rupa dia lebih kurang sama, dan dia digunakan semuanya kapal ni digunakan untuk menakutkan kanak-kanak dan supaya mereka tak pergi main air tau. Tentang bahayanya air. Kalau macam mandi sungai. Okay, Mereka guna kapal tu untuk takutkan kanak-kanak ni supaya mereka tak pergi mandi sungai atau tempat-tempat yang dalam laut ke, dalam sungai, dalam kolam ke. Supaya mereka takut, dan mereka tak pergi kat situ. Tu yang mereka guna, kira orang-orang dulu-dulu kira dari tumbuh-tumbuhan mereka guna untuk sebagai cerita untuk nak takutkan budak-budak. Tapi ada sightings ke kapal ni? Ada yang ada dia, tapi dia kata dia hiking itu dia macam orang nampak dia macam turtle campur dengan apa, binatang lizard. Sighting kat Japan ada lah, tapi kura-kura, and then dia ada gabungan dengan seekor lizard, tetapi dia berbentuk manusia. Dan itulah macam ni, kapal ni dia selalunya di orang kata gambarkan sebagai berbentuk manusia, dan saiz dia saiz kecil. Dia bukan saiz dia yang saiz kanak-kanak. Kecil, besar? Ya, dia tak besar. Dia saiz dia selalu yang orang selalu gambarkan, dia saiz dia besar budak kecil-kecil. And then dia punya badan tu bersisik. Dia bersisik, dia kan reptilia, dia kulit dia reptilia yang bersisik, dan dia punya warna kulit itu dia punya skala dia dari hijau ke kuning ataupun kebiruan. So dia tiga tu. Hijau, kuning ataupun hijau kekuningan atau hijau kebiruan. Itu lah dia punya bentuk warna dia. And then walaupun dia pun dikatakan sebagai satu binatang reptilia tau, tapi dia punya muka dia tu, dia boleh kata dia ada ciri-ciri orang kata beruk ataupun monyet. Dia punya bentuk muka dia tu. Beruk ataupun monyet And then dia punya rambut dia selalu macam, kalau dia kata orang kata macam nak bukan kabarai, dia serabut rambut dia. Dia ada kat kepala tu ada macam ada rambut kan. Rambut dia tu dia kata dia tu macam serabut sikit rambut dia. Tu kan kapal. And then dia punya tangan di kaki dia ada orang kata apa? Dia bukan lumut. Yang macam katak punya tangan tu. Dia ada macam kat tengah-tengah tu untuk dia berenang. Apa dia panggil yang tu dalam Malay? Lumut ke apa dah aku tak ingat. Dia kalau dalam English dia panggil web feet and hand. So dia macam katak punya tangan tu. Oh, macam katak punya tangan yang ada macam ada macam kulit kat antara jari-jari dia tu untuk membantu dia berenang. And then dia selalu orang kata dia bau dia tu macam bau ikan tau. Macam bau ikan, dan dia berenang pun macam ikan. Dia berenang pun macam ikan. And then yang selalu orang kata untuk nak cam kapal ni yang paling famous, bila orang tengok kepala dia. Kepala dia tu ada macam satu lopak atas kepala tu yang lepas tu dia ada air dalam lopak tu yang dipanggil lopak tu dipanggil Sara. Dalam Japanese dia panggil Sara. Maksudnya tak tahulah. Tapi dalam Japanese dia panggil Sara.
And then dia lopak ayak tu dia dikatakan adalah punca kepada dia punya kuasa mistik dia. Kuasa mistik. Macam dia punya punca kuasa mistik lah, atau punca dia punya apa untuk dia hidup. Source of life lah macam tu. And then sebab dia tak boleh, dia kan binatang dua alam, and then dia tak boleh pergi jauh dari air, air punya source without dia isi dia punya kepala tu. Kalau andai katanya air kat kepala dia tu tumpah, dia tak boleh bergerak, dan lepas tu dia akan mati. Dia tak boleh bergerak and dia akan mati. And then kapal ni, walaupun dia cakap kapal ni dia selalu kat Japan kan, dia ada merata kat Japan, tapi dia selalu orang kata apa, khususnya kapal ni dia dekat, boleh dicari dekat Saga punya prefecture tu macam daerah ke apa, prefecture yang terletak di utara barat dari Kyushu, negeri Kyushu, daerah Kyushu. Daerah Kyushu. Kat dia punya main spot dia, main population dia terletak kat situ. Walaupun dia ada mata kat Japan, tapi mostly dia dekat situ. Dia punya sightings lah. And then kapal ni, dia pun selalu cakap kapal ni dia, orang kata apa, dia berbudi baik. Dia kira dia tak kata polite. Dia polite. Dia memang sangat orang tahu hormat lah. Sebab dia satu ni sebab dia kaitan dengan Japanese punya ni juga kan Japanese dia pun banyak politeness and then menghormati semua tu kan. So that's why dia ada kaitan juga. And then walaupun dia polite, dia pun tapi dia kadang-kadang dia boleh jadi ganas juga. And then kalau macam dia kata dia attack ataupun dia serang siapa-siapa manusia, untuk mengelak dari dia serang, kita boleh tunduk, kita boleh hadap dia and dia tunduk. Dan dia akan tunduk sekali macam Japanese punya tunduk tu, orang Jepun punya cara tunduk. Bila bow tu, dia tunduk hormat tu, dia pun akan tunduk sekali, and then bila dia tunduk, air dalam kepala dia tu tumpah, dia tak boleh bergerak. Oh yelah, sebab tadi aku cakap dia air dalam kepala tu once the source of the life of kapal. Bila dia tumpah, dia tak boleh bergerak, and then dia akan mati lah. Sebab dia tak boleh bergerak. Tapi lepas tu cara kalau kita nak lari pada dia, kalau dia serangan. And then kapal ni juga lepas cakap dia ni usually selalunya dia punya kelakuan itu kadang-kadang selalunya nakal tau. Nakal, and then dia selalu buat masalah macam selalu kacau orang lah. Okay. And then dia punya nakal itu boleh jadi dari nakal biasa yang macam nakal yang tak ada consequence, ataupun tak ada yang boleh melibatkan kematian, hingga ke satu nakal itu boleh menyebabkan kematian. Kalau yang macam contoh nakal itu yang biasa punya tu, yang selalu macam harmless prank tu, dia boleh dikira macam dia selalu kentut kuat dia bunyi yang deras tau, bunyi yang kuat. Dia suka kentut kuat, bunyi kuat. Okay. And then dia satu lagi, dia suka skodeng perempuan punya kimono. Bila perempuan mana pernah Japanese perempuan Japanese kan, perempuan Jepun yang mana pakai kimono pun dia selalu skodeng. Suka tengok apa bawah kain tu dia punya prank lah. Dia suka kacau macam tu. And then bila prank dia yang lagi lagi ganas atau lagi sinister aku tadi kan, dia juga akan lemaskan orang. Kalau kawan-kawan pergi berenang kat tempat dia kan,
Habitat apa? Dia akan lemaskan korang. Dia akan lemaskan manusia, dia akan lemaskan binatang. And then dia suka colek kanak-kanak. Okay, Dia suka colek colek. kanak-kanak. Dia suka colek kanak-kanak. Dia suka lemaskan orang, dia suka colek kanak-kanak. Dia colek tu kau makan tu. Memang Mungkin lah. tak tahu lah, dia bagi tahu dia colek je lah. Dia tak beritahu lah, tapi dia selalu colek kanak. Tapi kalau dia colek, budak-budak nak buat poi, tak kena ambil belah, ambil makan lah. Mungkin lah kan, mungkin. Tapi memang cerita kapal ni memang menarik. Memang boleh katakan memang salah satu antara kriptis yang orang kata yang memang kriptis yang popular lah di antara amongst all the kriptis kan. Sebab kita tak tahu nak cakap dia ni cicak ke, kura-kura ke ataupun manusia. Sebab bentuk dia humanoid, tapi still dia punya bentuk dia tu tak macam manusia pun. Walaupun dia bentuk dia punya figure tu macam manusia, tapi dia tak macam manusia. Sebab dia dia patut di kategori kan. Itulah. Memang menarik sangat. Sebab tu lah salah dia punya sebab apa dia dikategorikan sebagai kriptik kan. Ya? Hello, ya. Ada. Dekat Japan lah. Dekat Japan ni memang ada sightings lagi lah sampai hari ni Memang ada sightings lagi yang di mana masih ada bukan setengah lah, kira macam zoologis punya orang masih mengkaji. Sebab dia kaji dan masih mencari lagi kalau ada sighting. Tak silap aku last sightings 2 tahun lepas, tak silap aku yang aku baca. Ada sightings. Sightings tu kat mana? Kat mana? Aku pun tak boleh nak pinpoint kat mana, tapi dalam Japan lah. Dalam Japan mesti kan. Dalam Japan tu yang bawa kapal. Tapi itulah. Hello? Ni saya ada kat sini. Don't worry. Apa? Tapi itulah dia punya sightings tentang kapal ni memang dekat Japan tu memang masih still orang duk kaji lah. Still orang duk kaji. Dia bukan mitos sebenarnya. Dia mungkin real, tapi kita tak dapat tak dapat nak orang kata tak dapat nak jumpa dia betul-betul depan-depan lagi kan. Dia macam cerita Bigfoot lah. Macam cerita Bigfoot lah dekat Malaysia. Bigfoot ni macam kita well known, Bigfoot ni satu Malaysia ada. Bukan satu Malaysia, satu dunia ada cerita pasal Bigfoot. Bukan dekat orang kata dekat barat aja, tapi dekat Asia pun ada juga sighting Bigfoot. Macam yang cerita pasal Bigfoot dekat Malaysia ni yang pernah menjadi perbualan hangat masa dulu lah. Dulu lah. Di Malaysia. Yang dia pun jumpa dekat mana? Dekat Pahang. Pahang. Dekat Pahang, dan dia orang claim, penelitian claim yang dia orang dapat tangkap Bigfoot tersebut. Tapi ada ke dia keluar dari ni? Itu yang kita tak pasti, sebab benda itu tak, berita tu mati macam tu je. Sengap kan? Dia sesuap kan. Walaupun ada orang bertanya, tapi berita tu rahsia. Macam mereka rahsiakan. Okey, ni ada satu artikel lah satu artikel yang aku ambil daripada berita harian online Kisah ni terjadi sekitar awal tahun 2006. Okey, kisah rahsia itu mula dilaporkan oleh akun tempatan dan dengan batas mencetuskan fenomena yang menggemparkan bukan saja kat Malaysia tapi hingga ke peringkat antarabangsa. Mengikut cerita penduduk orang asli dekat dalam belantara luas di negara ini, terutama sekitar Johor, wujud sejenis kehidupan misteri yang digelar sebagai orang mawas atau hantu jarang gigi. Which is itu adalah nama Melayu panggil lah. Kita panggil lah. Orang asli panggil orang mawas atau sejarang gigi. Spesies misteri itu dihidup secara tersembunyi dalam hutan yang jauh dari pendapatan manusia, tapi segelintir
penduduk orang asli mendakwa pernah terserempak dengan makhluk tersebut, which is Bigfoot. Oh. Okay. Antaranya, ini berita yang antaranya pada November 2015, November 2005, pemuda orang asli dari kampung Punjut mendakwa melihat makhluk seakan-akan manusia tetapi setinggi hampir 4 meter dan badan dipenuhi bulu perang ketika mencari katak. Bulu dia perang ketika mencari katak di Sungai Cermelang dekat hutan Johor. Selain itu juga ada seorang kanak-kanak orang asli yang hilang selama 6 hari di hutan Simpan Lenggor pada Disember 2005 juga mendakwa tersempat dengan makhluk berbulu hitam yang tinggi ketika berada dalam belantara berkenaan. So orang kata memang cerita pasal Bigfoot ni start pada 2005 lah. Sighting tu. Ini antara sightings yang dilaporkan di Malaysia. Sighting tu maknanya penampakan lah. Okay. So berdasarkan gambaran penduduk orang penyelidik tempatan dan luar negara yakin orang mawas atau hantu jarang gigi yang dimaksudkan tersebut adalah spesies hidupan misteri yang masyhur di seluruh dunia, iaitu Bigfoot. Misteri Bigfoot ni sebenarnya sudah menjangkau lebih 200 tahun pada pendengar. Kalau pendengar dia dah menjangkau lebih daripada 200 tahun dan terbesar dalam sejarah dunia, lantaran masih belum dapat diselesaikan sampai ini. Okay. Seawal tahun 1811, laporan kewujudan makhluk misteri itu mula dilaporkan apabila seorang juruukur menemui satu jejak kaki yang besar di Jasper kat Kanada. Yang ni kat Kanada. Okay. Gelaran Bigfoot kemudian digunakan meluas oleh media selepas satu lagi penuh dilaporkan di Bluff Creek, California, Amerika Syarikat pada tahun 1959. Memang dah start lama lah benda ni orang kata. Okay, tapak kaki itu menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pihak yang bingung memikirkan spesies hidupan apakah yang memiliki telapak kaki yang aneh tersebut. So misteri tu dia kemudian semakin mengempakan apabila ada beberapa pihak tampil mendakwa terserempak dengan spesies kehidupan yang meninggalkan tapak kaki besar tu. Lebih menghairankan bila diorang mendakwa misteri ni adalah sejenis spesies hidupan yang tidak dijumpai di mana-mana pelosok dunia sebelum ni. Okay, daripada situlah dia dapat gelar dia nama dia Bigfoot. Sebab dia digambarkan memiliki fizikal seperti manusia tetapi setinggi antara 2 meter hingga 4 meter. So tinggi tu. Besar tu. Okay. Sama Bigfoot. Bertubuh tegap dengan berbulu perang atau hitam panjang meliputi seluruh tubuh. Nak kata monyet pun bukan, nak kata gorila pun bukan kan. Tapi dia macam manusia. Dan kajian juga menyatakan yang Bigfoot ni dia hidup berkumpulan macam apa? Homo sapiens Homo sapiens kita Ya. Homo sapiens kita kan? Homo sapiens kita. Homo sapiens kita. Yang sebelum Homo sapiens tu yang beruk tu? Beruk. Homo sapiens tu kita punya kategori kan. Dia ada banyak, dia ada Homo sapiens apa semua kan, betul tak? Ya. Homo sapiens tu itulah yang dari beruk ke manusia ke ni. Betul lah tu. So dia ni hidup berkumpulan, juga digambarkan mempunyai mata yang berwarna merah, memiliki gigi yang besar dan makan pucuk kayu muda, anai-anai, ikan dengan labi-labi. Labi-labi ni macam gugua lah so makhluk misteri tu juga labi-labi. Labi-labi macam kura-kura lah, lebih kurang lah. Spesies juga. Dan hidup dia orang ni selalu berpindah randah. Dia orang tak suka stay satu tempat lah, daripada satu tempat lain ke satu tempat yang lain. Start daripada tahun 1959 ni makin ramai individu yang tampil mendakwa terserempak dengan Bigfoot. Dan ada juga gambar yang berjaya diambil lah. So kalau pendengar nak buat sedikit kajian tentang Bigfoot ni, boleh masuk dekat cari Google
ataupun boleh terus ke YouTube. Kalian boleh tengoklah sendiri gambar-gambar sightings yang berjaya diambil oleh penyelidik ataupun orang-orang yang terserempak dengan Bigfoot ni. Okay, foto Bigfoot yang paling, orang kata yang paling famous, okay, paling famous yang berjaya dirakam adalah pada tahun 1967 dekat California Utara, Amerika Syarikat. Tapi kesahihan gambar berkenaan masih diperdebatkan. Masih tengah orang berdebat lagi lah, sebab ada yang cakap yang gambar tu tak sahih dengan tak sahih, bukan tak jelas, dia tak genuine, tak asli. Macam tu. Apa yang menarik kelibat makhluk misteri ni, which is Bigfoot, tidak saja dia orang tak dakwa nampak benda ni dekat Kanada, Amerika atau di Amerika Syarikat saja, tetapi di pelbagai negara yang berlainan benua. Okey, selain itu juga Bigfoot ni dikenali sebagai Sasquatch di Amerika Utara, manakala di Amazon Amerika Selatan gelarannya adalah Mapinguari. Di Asia terutama okey, dekat Amerika Syarikat, okey, di bahagian sorry. Selain daripada nama Bigfoot, dia juga dikenali dengan nama Sasquatch dekat Amerika Utara, manakala dekat Amazon, okey, dia diberi gelaran Mapinguari dan juga Sasquatch. Dekat Amerika Utara nama dia Sasquatch, dekat Amazon pula nama dia Mapinguari. Okay. Dekat Asia pula, terutamanya di kawasan Himalaya, makhluk itu digelar Yeti, dan di Australia ia dipanggil Yowie. Yeti sama ke dengan Bigfoot? Itu yang kita nak cuba nak kupas, nak kaji ni. Melalui pembacaan aku dan sedikit kajian yang aku lakukan dekat media massa, Yeti dengan Bigfoot ni adalah dua binatang yang berbeza tau sebenarnya. Sebab Yeti ni dikatakan wujud hanya dekat tempat salji. Dan dia punya rupa pun tak sama. Rupa dia pun tak sama. Yeti berbulu putih, manakala Bigfoot berbulu hitam keperangan. So meaning dia macam Yeti ni dia dominan dekat tempat yang sejuk, yang ada salji. Manakala Bigfoot pula dia dominan dekat tempat tropical. Maknanya tropical ni mungkin juga kan Bigfoot dengan Yeti ni dia pun ada kaitan tau. Tapi dia punya macam binatang-binatang lain kan, dia ada ikut iklim kan, ikut habitat dia kan. Kalau macam duduk kat salji, dia akan berubah bentuk dia tu. Macam harimau kan. Kat sini harimau dia belang-belang macam tu. Tapi kat sana kan ada juga kan, tapi color putih. White tiger dia panggil. Mungkin dia punya beza dia. Sebab Yeti ni duduk kat salji, duduk tempat salji, tempat yang sejuk. So bulu dia pun jadi ikut tempat tu, jadi lagi tebal, lagi warna color dia pun lain sebab dia tempat sejuk kan, tak dapat cahaya matahari semua. So dia lagi pucat lah muka dia punya bentuk dia punya penampakan dia tu. Maksud kau sekarang ni dia berevolusi mengikut keadaan semasa. Mungkin lah. Mungkin juga sebab benda tu macam kau cakap tadi lah, harimau kalau dekat tempat biasa dia berbelang-belang oranye dengan kuning, oranye dengan hitam. Tapi kalau dekat sana dia jadi belang tu warna hitam dan kulit bulu lain dia jadi warna putih. Betul. Betul. Mungkin boleh kita guna teori itulah kan. Sebab mungkin macam kau cakap tadi, dia adalah satu makhluk yang sama, tapi dia dominan pada tempat. Spesies dia kat tempat salji dengan spesies dia kat tropical. Betul. So boleh, mungkin kita boleh guna teori tu. Okay. Sambung Sambung. Banyak pendapat lah dikemukakan berhubung kewujudan makhluk misteri ni sebenarnya. Antaranya teori Bigfoot Giganto. Okay, yang menyatakan makhluk itu mungkin sejenis monyet gergasi prasejarah yang hidup pada zaman pertengahan Pleistocene. Dia hidup pada zaman
Pleistocene. Okey, monyet gergasi yang kita kenali sebagai Bigfoot ni dipercayai hidup di Asia, termasuk China dan Asia Tenggara, selain daripada Amerika Utara, macam kita jadi Amazon kan. So dia ni daripada zaman purba. Baik macam mana pun, akibat faktor tertentu, spesies purba ni dia mula pupus daripada muka bumi sekitar 200 hingga 500 ribu tahun yang dahulu. 200 ribu tahun dahulu lah. Tapi ada segelintir sekumpulan monyet gergasi itu terselamat daripada pupus dan menyembunyikan diri dari pengetahuan dunia sampai hari ini. So kumpulan monyet yang pupus ni lah yang dikenali sebagai Bigfoot. So maknanya diorang ni dah hidup dekat dalam bumi ni mungkin lama dah. Cuma kita je yang tak ambil tahu pasal diorang kan. Dan diorang pun tak mungkin mereka tak bergaul dengan kita. Mereka nampak tengok kita. Yalah, manusia ni kan pelik-pelik. Betul. Kan? Betul. Yalah, tengok kita punya revolusi, kita punya teknologi and all that. Macam mana kita revolutionize kan? Macam mana kita maju bandingkan mereka tu, mungkin juga kan. So bila mereka tengok tu, mereka jadi macam pelik. Dan mereka tak, mungkin tak menyebabkan mereka tak mau bergaul dengan kita macam tu. Mungkin tu antara salah satu sebab lah yang di mana sampai hari ni orang kata ada setengah pihak masih lagi berdebat tentang kewujudan Bigfoot ni. Ada yang kata tak wujud, ada yang kata wujud. Sebab itulah kita panggil Bigfoot ni sebagai salah satu dalam list cryptids kita yang kita nak bincangkan. Tapi itulah, walaupun diorang kata Bigfoot ini wujud, okay, dan diklasifikasikan sebagai cryptids, tak ada jasad sebenar Bigfoot yang berjaya ditangkap untuk dipertontonkan kepada umum lah sekali. Dan bila jadi macam tu, dia menimbulkan persoalan tau, sama ada makhluk ni memang benar wujud atau sekadar momokkan. Maknanya macam cerita orang dulu kan, tak nak bagi anak keluar malam, kau pergilah keluar, sekejap lagi ada Bigfoot yang kejar kau kan. Dia macam tu lah lebih kurang. So memang masa yang tahun 2006 tu, yang dia orang kata, kan tadi aku ada cerita dekat Johor kan, yang dia orang ada nampak dekat Johor, dia orang ada nampak penampakan Bigfoot ni. Januari 2006 dia orang dah tubuhkan satu ekspedisi mengesan makhluk tu tau. Tubuhkan satu, orang kata macam apa, tim penyelidik lah untuk mengesan makhluk tu. Okay, sepasukan penyelidik tu daripada peringkat antarabangsa, diorang pun turun ke Malaysia untuk memburu Bigfoot kat Malaysia. Tapi yelah, macam biasalah kan, seperti macam biasalah cerita-cerita pasal Bigfoot ni, bila ada penyelidik yang datang, diorang nak buru benda tu, tak jumpa. Kesan-kesan ni ada, macam contoh tapak kaki, apa lagi, tapak kaki, tempat tinggal dia, diorang dapat jumpa, tapi Bigfootnya diorang tak dapat jumpa. Dan misteri kewujudan Bigfoot dekat hutan Semenanjung ni masih kekal misteri sehingga kini. Sebab tak ada jasad hidup ke mati ke, masih tak jumpa. Dan penyelidikan tu masih diteruskan sehingga hari ni lah. So itu cerita pasal Bigfoot lah. Itu cerita pasal Bigfoot. Okay. Ada satu cerita lagi. Cerita ni aku nak bawa korang terbang tinggi sikit ke langit lah. Bukanlah hai. Tak ada, bukan hai. Jangan fikir lain. Okay. Terbang tinggi ke langit tu maksud aku, cryptids yang seterusnya aku nak cerita ni, masih kita berada di Malaysia, tentang seekor burung. Burung apa? Burung dodo? Bukan burung dodo. Itu bukan burung dodo dah lama pupus. Itu pun salah satu cryptids juga. Tapi kita nak cerita pasal burung dodo hari ni, sebab burung dodo tu well known. Semua orang tahu pasal burung dodo. Ni kita nak cerita pasal seekor burung yang didakwa oleh para penduduk tempatan dekat Malaysia, diberikan satu julukan nama yang special, iaitu burung cendrawasih.
Oh, Pernah dengar? dah. Burung cendrawasih. Siap-siap ada lagu lagi. Siapa nyanyi lagu tu pun aku lupa. Tapi ada lagu. Okay. Apa burung cendrawasih ni sebenarnya? Kan adakah dia sama macam burung-burung apa? Burung-burung lain dekat burung-burung lain yang ada dekat dalam dunia ni. Kan? Macam burung merak ke, burung helang ke, burung hantu ke, burung pipit ke. Ini specialnya burung cendrawasih ni. Okay. Ada di setengah tempat lah Aku tak nak cerita pasal soal mistik dulu. Aku akan ambil daripada soal orang kata macam mana nak cakap daripada segi kewujudan lah. Okay. Burung cendrawasih ni kalau diikutkan adalah yang berkeluarga Paradisidae. Paradisidae. Susah nak nyebut ni. Okay, aku sebut sekali lagi. Paradisidae. Susunan daripada Passeriformes. Passeriformes. Dia Okay. mana Macam mana? Ni apa Paradisidae ni? Dia asal dekat mana ni? Okay, ini nak cerita ni. Okay, dia orang kata yang burung ni terdapat di kawasan Australasia Timur, Indonesia, New Guinea dan Tenggara Australia. Okay, ahli keluarga kerana bulu pelepahnya yang dimiliki oleh burung jantan, kebanyakan spesies yang digunakan untuk menarik perhatian burung betina ketika musim mengawan. Okey, kebanyakan spesies turut mempunyai bulu pelepah yang teramat panjang dan berambu, menjulur dia macam ni lah, peacock. Lebih kurang macam peacock. Tapi cantik lagi. Warna dia lain. Warna dia lain. Warna dia seakan-akan oranye ke kuningan lah. Macam tu. Okey. Ini daripada segi orang kata apa? Segi macam mana cakap? Segi kewujudan lah. Okay. Segi kewujudan yang ada lah burung ni daripada dia orang kata burung cendrawasih ni memang wujud lah dekat sekitar tempat-tempat yang aku sebutkan tadi, dekat Indonesia, dekat New Guinea dan juga Tenggara Australia. Tapi di Malaysia pula, burung ini sebenarnya lebih dikenali sebagai burung syurga. Kenapa dipanggil burung syurga dekat Malaysia ni? Sebab dia orang kata burung cendrawasih ni sebenarnya tidak tinggal di darat. Dia tinggal kat langit. Ya, dia tinggal di langit. Macam mana saya duduk tahuan? Okay, ini adalah orang kata sebelum aku bercerita pasal burung ni, aku ada buat sedikit kajian dan juga pergi tanya ada 2-3 orang kata 2-3 macam mana cakap sumber yang boleh dipercayai. Gitu. Sumber yang aku boleh percayai. Okay. So ada seorang pengamal ni aku dia bercerita tentang burung cendrawasih ni adalah sebagai seekor burung yang tinggal di awan. Yang di mana dia hanya akan turun ke tanah bila masa dia mati saja. Maksudnya bila dia dah mati baru dia akan jatuh ke bumi. Dia akan jatuh ke bumi. Okey. Dan bila dia jatuh ke bumi tu, bangkai burung cendrawasih ini tidak mereput. Dia seolah-olah dia tidak reput. Dia seolah-olah ibarat bangkai burung ini telah diawet semasa jatuh ke bumi. Maknanya dia masih dalam keadaan yang baik. Masih ada bulu pelepah, tidak busuk. Cuma dia ringan lah. Lepas dia mati dia akan jadi ringan. Sebab apa? Sebab dia orang yang aku tanya ni dia mendakwa yang burung cendrawasih ini dia makan awan. Dia makan awan. Dan burung cendrawasih jantan kenyang tu makan awan.
Itu yang menjadi satu kepanikan yang kita macam serius lah makan awan. Kenyang makan awan ni. Tapi tengok awan kan dia mesti buat pada air. Air dia buat Berbeda dan udara. Dia ada, pengawapan, tes pengawapan. ya, So bila dia makan awan dan dia macam mana, dia membiak pun, betina akan burung cenderawasih betina, dia akan bertelur di bahagian belakang burung cenderawasih jantan. bertelur belakang. Dia akan duduk dekat belakang badan cenderawasih jantan, dia akan bertelur dan burung cenderawasih jantan itu akan menjaga Akan? telur di belakang. Okay? Macam mana? Apa dia? Dia akan apa? Bertelur kat belakang burung jantan and then? Burung jantan tu akan jaga ambil itu adalah di antara sini lah, ini antara. So macam aku cakap tadi, dia berasal daripada kayangan, dikatakan minum air embun, makan awan, dan apabila ia jatuh di bumi, ia akan mati. Namun ia tidak akan reput untuk seketika, dan ketika itulah satu-satunya burung masa untuk melihat kecantikan burung kayangan. Okey, dia ada Okay. cerita dan kisah dia tersendiri. Kata orang, burung ni bawa tuah. Selalu juga dikaitkan dengan sebagai berkhasiat tinggi dalam perubatan lah. Okey. Ia juga dikaitkan dengan pelaris kepada sesiapa yang memilikinya. Ia juga berupaya untuk menghalang pemilik daripada dikenakan ilmu sihir. Siapa-siapa yang dapat burung ni lah. Okey. Burung Okay. cenderawasih ini juga dipercayai penjaga sejenis batu permata. Batu permata yang di mana batu tu dipanggil zamrud hijau, yang tinggi nilainya pada masyarakat Nusantara. Okey. Zamrud Dia hijau. Zamrud hijau. Tapi ini adalah kepercayaan masyarakat. Sejauh mana kebenarannya kita tak tahu. Tapi mungkin Okay. kita boleh klasifikasikan cenderawasih ini sebagai salah satu haiwan kriptis yang tak dapat dibuktikan betul ke ataupun tidak cerita dia kan. Ya. Kalau kata dia tinggal kat awan, dia makan awan, dia minum air embun, macam mana dia nak hidup? Betul tak? Juga. So memang agak Misteri. cerita agak menarik dan misteri lah. Cerita pasal kasih ni. Ya. So itu adalah salah satu cryptids ataupun haiwan yang wujud dekat Asia Tenggara yang ada dekat Malaysia ni. Okay. Okay, so mungkin Aben ada lagi, mungkin Hilmi ada lagi nak share? Ada. Ada. Ada pasal kapal tadi kan? Dia selalu katanya lah dia selalu serang manusia. Serang manusia? Sebab usually dia akan selalunya kalau dia serang manusia, dia ada tujuan dia lah dari belah mistik dia lah. Okay. Dia serang manusia tu, cara dia serang tu kan, dia tarik kita punya usus melalui jubur. What? Dia tarik keluar usus kita tu melalui dari kita punya lubang jubur tu, kira tarik kat situ, dia tarik keluar tau. Yes. Aku pula yang rasa sakit. Dan tujuan dia tu sebab dia nak dapat satu organ, katanya organ tu mistik lah. Organ tu dia kalau dalam Jepun dia panggil Shirokodama. Shirokodama. Dan dia katakan organ ni dia mengandungi roh manusia. Organ yang organ.
Katanya lah organ tu dia mengandungi roh manusia. Hmm. And then kapal ni juga kan, dia dia suka timun. Timun. Dia suka timun. Kira timun ni memang makanan favourite dia lah. Okey, macam pelik je. Kenapa suka timun kan? Mungkin sebab dia binatang apa ni kan, reptilia. And then timun tu dia selalu orang kaitkan timun tu dengan dia. And then kalau terjumpa kapal tu, boleh kata orang kata baling timun tu kat dia akan makan timun tu, dia tak kacau hang lah. So hang boleh lari je dari dia. Oh, okey. And then dikatakan kalau anda kita dapat kalahkan kapal ni, dia akan bagi kita ilmu dalam perubatan tau. Ya, ada sebab kapal ni dia boleh kata dia mempunyai benefit ataupun yang knowledge dalam ilmu dalam perubatan. Dan juga dalam tanaman lah. Dia perubatan dalam tanaman. So dia ada ilmu yang boleh guna untuk perubatan. Dan juga dalam kita untuk tanaman kita punya sayur-sayur. Kalau dapat kalahkan dia lah. Oh, okey. So boleh katakan kira kapal ni dia tak bodoh lah. Dia macam ada akal jugalah. Yelah, sebab tadi kau mention dia macam human kan. So ini pada apa yang aku faham lah. Aku rasa kapal ni dia juga boleh berkomunikasi dengan manusia tau. Sebenarnya dia kalau tengok ada satu, sebabkan dia populasi sikit tau, tu yang jarang jumpa dia punya kapal ni. Tapi dalam tahun berapa aku tak ingat, ada satu tsunami yang berlaku kat Jepun. Tsunami tu yang berlaku kat Jepun tu, lepas dia berlaku tu, ada salah satu penduduk kat Jepun tu, mereka dapat tangkap yang dikatakan lah, kata bahawa makhluk tu adalah kapal. Tapi sahih tak sahih tu tak tahulah, sebab dia kata lah, sebab makhluk tu dia punya bentuk dia penampilan tu boleh dikatakan sebiji je kapal. Tapi sama ada sahih ke tak tu, yang tu belum dapat dibuktikan. Dia masa ada berlaku dari tsunami tahun berapa tu aku tak ingat. Tapi ada berlaku masa kat Jepun punya tsunami. Sebab kan bila Jepunan air rumah tu daripada dia tertangkap, dia masuk dalam sangkap, ada dia punya net, fishing net or something. Dia pun dapat tangkap. And then, tapi yang tu macam sengap macam tu lah. So tak tahulah betul ke tak. Yelah, sebab selalunya kebanyakan sighting ni, pasal kritik ni, dia macam tak dapat liputan yang menyeluruh tau. Kalau kau perasan lah. Dia tak banyak dapat liputan yang menyeluruh. Tak dapat, tak dapat liputan yang sepatutnya yang dia orang dapat. Sebab kemungkinan mungkin ada sebab kan. So kita tak tahu sebab dia apa kan. So mungkin benda tu sebab kenapa tiba-tiba ada, lepas tu dia orang senyapkan benda tu. Kemungkinan tak nak timbulkan kekecauan, tak nak timbulkan perasaan kusar. Konspirasi dah tu. Konspirasi ada orang tahu. Mungkin kan. Kita tak dapat nak tahu kan. So mungkin kita boleh share satu lagi pasal cryptids kot. Mi. Boleh kot tapi kejap. Sebelum kalau nak buat share tu, apa yang nak share? Okay, sebelum kita tamat yang kita punya podcast malam ni, aku nak share satu lagi. Kita ada masa 10 minit lagi aku nak share satu lagi tips yang kata yang agak famous lah juga. Okay, pernah dengar pasal Thunderbird? Oh, Thunderbird ya. Thunderbird yang kartun tu ke Thunderbird?
Bukan. Ini Thunderbird. Thunderbird 1, Thunderbird 2. Thunderbird cryptid. Okay, kira burung Thunderbird ke? Burung dia Thunderbird. So burung Thunderbird ni adalah daripada apa type avian ataupun SCP-3 form. Okay. Sightings Avian? SCP-3 form. Oh, okay. Okay. Sightings dia unknown. Memang tak tahu bila sightings yang dia orang first nampak, dan last sightings pun unknown. Okay, country yang negara negara asal Thunderbird ni adalah Alaska, dekat Central America lah. Habitat dia dekat hutan. Dia makan daging. Okay. Dia makan daging. Makan daging carnivore, dan dikatakan perlu menyerang ikan paus dalam legenda dia lah. Okay. Oh. Okay. So dia seorang ikan paus tu dia makan ke dia just musuh ketat dia? Makan. Kira ikan paus ni dalam dia punya diet lah. So kalau kata dia Kira dia memang dia pakai ikan paus lah. Kalau kata dia boleh serang ikan paus, kita sendiri boleh bayangkan besarnya Thunderbird. Besar tu kalau boleh telan ikan paus. Besar kan? Dia dah macam dalam cerita Godzilla kan. Burung yang daripada okay. Burung. So dia punya alternative name Wakinyan, Animiki, Boho ataupun Etsitane. Okay, itu adalah antara nama alternate dia lah. So kenapa Thunderbird ni cryptid? Okay. Dikatakan bahawa Thunderbird ni adalah seekor burung yang sangat besar yang hidup somewhere dekat Northern Canada and Alaska. Okay, down dekat Central America lah. Okay, similar animal yang often appear dalam Native American punya mitologi. Okay. Sesuai daripada dia cerita lah. Diceritakan bahawa dia mempunyai saiz yang sangat besar. Okay. Dan sangat kuat, di mana dia boleh bawa seekor ikan paus terbang naik ke atas. Dan bawa balik ke sarang dia orang. Okay. Wow. Itu adalah kisah Thunderbird lah, dia punya penjelasan dekat sini. Okay. Thunderbird ni cerita Thunderbird ni dikatakan wujud ataupun muncul dalam civilization dekat seluruh dunia. Maknanya seluruh dunia pernah nampak Thunderbird ni. Seluruh dunia ada cerita pasal Thunderbird ni yang similar. Macam kau cakap tadi, kapal dia ada similar dengan dekat mana? Kat mana tadi kapal? Dekat Jerman ada, dekat Finland ada. So sama juga Thunderbird ni. Scotland ada. Dah juga dengan Thunderbird ni. Kalau macam dekat Indonesia, dia orang kata Garuda, betul tak? Okay. So seekor Garuda tu dikatakan adalah seekor burung yang sangat besar. So Thunderbird juga adalah seekor burung yang sangat besar. Jadi teori pasal Thunderbird ni, dia menyeluruh sehingga ke satu dunia lah. So sightings itu, bukan sightings, dia punya legenda dia tu. Okay. Ini adalah legenda Thunderbird ni lah. Native tribe dekat Amerika, dekat North America, especially dekat Pacific Coast, dekat Great Lakes area. Okay. Diorang ada cerita tentang pasal seekor burung kasih yang sangat besar. Ada setengah cerita pasal burung ni, macam aku cakap tadi, dia sangat besar dan sangat kuat, sehingga kan bila dia Thunderbird ni kibaskan kepak dia tu, dia boleh wujudkan kilat kan. Okay. Kilat tanda. Betul? Betul lah, tanda kilat. Dia boleh wujudkan guruh dengan kilat yang orang kata yang keluar daripada sayap-sayap dia tu, daripada bulu pelepah dia tu, dengan mata dia. Dia boleh wujudkan hujan. Okay. Tribe ni ataupun puak-puak ni gunakan Thunderbirds ni untuk explain setengah benda yang jadi secara natural tau. Macam contohnya ribut,
apa Dia ada menggunakan Thunderbird ni lah sebagai apa kata dia yang buat benda tu. dia orang guna dia macam kat yang wujudkan ribut, yang wujudkan hujan lebat, kilat guruh apa semua. Okey. Dia orang-orang asli ni dia pun punya ni kan. Dia Ha, kan orang asli Kebe- dia pun punya kepercayaan kan animisme kan. ini semua sebab dia percaya kepada alam semula jadi kan. So dia orang macam percaya yang pokok tu ada kehidupan, so wujudnya dia macam ni. Okey. Okay. Contoh lain lagi yang di-describe dalam The Quest of Two Native American, in search of the source of thunder high in mountains. Ada lainnya, Thunderbird ni adalah salah seekor burung yang bertarung dengan enormous killer whale. Oh. Okey, orang kata bergaduh dengan bertarung dengan seekor paus pembunuh yang sangat besar. Dan bila dua gegasi ini berlawan ataupun berlawan atau membunuh, dia orang telah memusnahkan kebanyakan darat. Dia orang down semua pokok, dan dia orang buat banyak distraction lah bila dia orang bertembung. Okay. Gitu. So Thunderbirds ni boleh dikatakan sebagai dalam kepercayaan animisme orang-orang asli native tribe ni, dia kata dia adalah daripada spirit of the nature. Okay. So memang ada kepercayaan lah hari ni. Iyalah apa kepercayaan dia kan. Tapi pada 1977 dekat Lawndale, Illinois. Ini menarik. Pada tahun 1977 Lawndale, Illinois, dikatakan ada Thunderbird attack. What? Yeah. What kan? Macam aku macam tak percaya. What? Serius lah ada kan? So okay. Yeah. Kan ni kan apa datang yang tak ada ni. And then suddenly ada attack. Yeah. Suddenly tiba-tiba. Orang kata bukan suddenly. Orang kata macam ada laporan pada tahun 1977 dekat Lawndale, Illinois, ada laporan tentang Thunderbird attack. Di mana telah dilaporkan telah menyerang dua budak lelaki, dia telah dilaporkan menyerang seorang budak lelaki. Okay. Attack itu serangan itu berlaku pada Julai 25 tahun 1977. Budak yang berumur 10 tahun yang bernama Martin Lowe sedang bermain di luar rumah, di mana tiba-tiba dia telah diserang oleh dua ekor burung gergasi. Okay. Salah seekor burung itu sebenarnya dah angkat dia dan nak bawa dia balik ke sarang lah. Itu adalah yang yang diberitahu oleh saksi. Okay. Lebih kurang 30 kaki. Dia dah tangkap budak tu, dia dah bawa terbang 30 kaki. So 30 kaki tu kau boleh bayang lah tinggi macam mana 30 kaki tinggi mana tinggi. Budak tu selamat ke mati? Ini aku nak cerita ni. Sebelum burung itu bawa lari dia, budak yang Martin Lowe. Okay. Mak Martin Ruth Lowe lari untuk pergi selamatkan anak dia. Orang kata chasing the birds away. Dia lari nak selamatkan dia sambil menghalau burung tersebut. Several eyewitness nampak yang burung itu menyerang budak yang Martin Lowe ni. Okay. Ada beberapa saksi lah orang kata yang saksi yang burung itu dikatakan punya white ring dekat keliling tengkuk dia. White ring tu macam
macam collar berwarna putih lah. Okay. Dan 4 ya. Dan sayapnya lebih kurang panjang 4 kaki panjang. Okay, sayap dia, kau bayangkan sayap dia 4 kaki panjang. Okay. Dan juga 6 hook bill. Maknanya dia punya paruh tu berukuran 6 inci. Oh, besar tu. Dia ada 3 claw dan 1 back claw and large black body. Okay. Ini apa yang dilaporkan oleh saksi lah. Ini adalah apa yang dilaporkan oleh saksi yang nampak kejadian tu berlaku. So, boleh katakan besar jugalah burung tu. Ini yang diorang kata Thunderbird yang menyerang dekat Illinois lah. Okay, Illinois tahun 1977, 25 Julai, yang menyerang seorang kanak-kanak yang bernama Martin Low yang sedang bermain dekat luar. Itu adalah antara sighting yang kata yang berjaya dilaporkan dan direportkan oleh masyarakat setempat pada ketika itu. Okay. Ada juga satu lagi famous report. Okay, sebelum saya tamatkan ni, ada satu lagi famous report pada tahun 18 di mana 2 cowboy dekat Arizona claim yang diorang seekor burung besar. Okay, dikatakan yang bahawa burung ini tidak mempunyai bulu dan kepala dia sama dengan kepala seekor alligator. Kepala dia lebih kurang sama dengan seekor alligator, buaya alligator. Okay, ini adalah report yang antara famous report pada tahun 1890. Maknanya way back sebelum tahun 1977. Dan juga 2 orang cowboy dah tembak seekor burung pada tahun tu. Report tu macam suggest that creature yang diorang tembak ni, makhluk yang diorang tembak ni sama dengan pterodactyl ataupun naga. Pterodactyl kan, yang burung wujud zaman prasejarah tu, betul? Ya. So cryptozoologists biasanya refer yang Thunderbird legends ni sama dengan pterodactyl yang wujud pada zaman prasejarah. So boleh katakan ini antara cryptids yang famous lah, antaranya Thunderbirds ni. Dan dikatakan cryptids ni juga ada persamaan dengan Jersey Devil. Jersey Devil, Kongamato, The Rock dengan The Ropen. So dia ada persamaan dengan cryptids yang aku sebut tadi tu, iaitu Kongamato, The Rock, The Ropen dengan Jersey Devil. Itu antaranya lah. Okay. Sebenarnya panjang lagi cerita kalau nak cerita pasal Thunderbird ni. Dia ada explanation dia ada gambaran dia. Tapi aku rasa kita tamatkan dulu untuk hari ni. Kita punya segmen Sembang Seram pada malam ni, Cryptids. Okay. So insyaAllah kita akan buka lagi topik Cryptids ni pada masa akan datang. Masa bila kita tak tahu, tapi nanti kita akan bagi tahu semula dalam kita punya podcast yang seterusnya. Okay, tapi sebelum tu saya terlupa nak bagi tahu dia. Aku lupa nak bagi tahu tadi ni. Yang nak minta maaf sebab Akil tak dapat bersama kita pada malam ni kerana ada sedikit urusan Akira Ronin tak dapat bersama dengan kita pada malam ini sebab ada sedikit urusan yang perlu diselesaikan. Yang memerlukan dia berada di sana lah. Okay, jadi dia kirim salam dengan setia Sembang Seram. Okay. Jadi aku rasa ada apa lagi nak tambah ni? Ada sepatah 2 kata nak cakap sebelum kita tamatkan kita punya kritik podcast pada malam ni? Kritik pula. Okay. Kalau kata kritik ni, kalau ada korang ada suggestion macam korang nak dengar serta-serta kritik ke, boleh bagi tahu lah kami. And then kami boleh ceritakan pasal kritik tu. Ya, betul. Menarik juga idea tu, Ilmi. Ya.
Menarik earlier tu. Okay, betul. Macam yang Mi cakap tadi, kalau kata pendengar-pendengar nak dengar cerita pasal kritik lagi, nak tahu, okay, bagi tahu, DM kami dekat page FB Sembang Seram, boleh DM kami. Saya, Michi, Akira Ronan ataupun Helmi. Okay. Kami akan balas nanti. Bagi tahu kami dan kita akan cuba untuk korek dan kaji dan ceritakan kepada kalian balik. Betul tak? Ya. Betul. Baguslah kau ni. Betul lah, baguslah. Okay, gini. Okay. Okay, so Okay. ada apa nak tambah lagi? Tak ada kan? Tak. Okay, tak. Kalau para pendengar tu seronok dengar ke apa ke, bolehlah kami buat lagi. Ya, betul. Kan? Yang penting orang kata like, subscribe dengan share. Yes. Share kepada kawan-kawan, bagi tahu yang Sembang Seram ni dia podcast cerita-cerita seram, cerita-cerita pasal kritik. So mungkin boleh tambah sedikit knowledge pada pendengar lah kan. So mungkin kita akan jumpa lagi pada masa dan waktu sama nanti, insyaAllah dalam minggu depan. So Hemi, Yes. ingat tagline kita? Misteri itu wujud. Ya, mesti itu je. Okay, jaga diri, jaga kesihatan, amalkan SOP, jaga jarak dan kita. Assalamualaikum. Peace. Habis.